Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 kelas KBA 2461A akan membentangkan tentang konsep insan. Pembentangan ini disediakan khas untuk Dr. Sakinatul Radia binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Najwa binti Nur Azmi. Assalamualaikum, nama saya Nur Krishna Zani binti Muhammad Nasruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Amirul Yazrin bin Tuan Man. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aimil Iman bin Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Ahmed Hamzah Airi bin Ahmed Mazdan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan satu video yang bertajuk konsep insan. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang asal-usul insan, hakikat kejadian insan, pandangan pelbagai agama terhadap tujuan kehidupan insan dan sistem kepercayaan insan serta pembincangan berkaitan kematian dari pelbagai perspektif agama. Sebelum kita menerang dengan lebih mendalam lagi, mari kita saksikan sebuah video yang berkaitan dengan asal-usul insan. Maksud insan terbagi kepada 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Socrates, teori yang kedua adalah teori Darwin, teori yang ketiga adalah teori Albert Centeno dan yang terakhir adalah teori ahli falsafah. Maksud insan dari segi teori Socrates ialah manusia adalah makhluk hidup yang berkaki dua, tidak berbulu dan berkuku lebar dan datar. Manakala dari segi teori Darwin pula ialah semua hidupan di muka bumi ini termasuk manusia, haiwan dan juga tumbuhan bermula daripada organisma unisel yang berevolusi secara kebetulan. Selain itu, maksud insan dari segi teori Albert Centeno pula ialah manusia adalah makhluk sempurna yang dicipta olehnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang terakhir adalah dari segi teori ahli falsafah ialah manusia adalah makhluk yang dikenali sebagai Homo sapiens yang bermaksud mempunyai budi dan animal rational yang bermaksud binatang yang berfikir. Maksud insan dari segi fahaman Islam pula adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berasal daripada perkataan al-ins dari Al-Quran. Selain itu, insan telah dinyatakan sebanyak 65 kali dalam Al-Quran melalui 43 surah. Di samping itu, istilah insan dari segi etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak dan juga pelupa ataupun dipanggil sebagai nasiya yansa. Istilah al-insan digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia yang mempunyai jiwa dan raga. Sebelum ini kita telah membincangkan secara terperinci tentang asal-usul insan. Kini, mari kita sama-sama mengetahui dengan lebih lanjut hakikat insan. Secara umumnya, hakikat kejadian manusia terbahagi kepada dua, fizikal iaitu biologi ataupun jasad dan spiritual iaitu roh, yang akhirnya membentuk manusia yang mempunyai 3 elemen utama iaitu hati, akal dan nafsu. Menurut ahli falsafah klasik Yunani dan Barat, teori kejadian manusia boleh dirujuk kepada dua sumber iaitu akal dan panca indera. Teori kejadian manusia menurut agama Islam pula merujuk kepada sumber tertinggi ilmu menurut epistemologi Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
Menurut Al-Quran, proses kejadian manusia berlaku pada 6 peringkat. Antaranya ialah proses nutfah. Proses nutfah bermula selepas berlakunya persenyawaan apabila bercantumnya sel sperma dan sel ovum. Sel yang sudah berjaya disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim dan proses ini dipanggil alaqah. Mudghah pula adalah tahap di mana darah beku bertukar menjadi seketul daging, saraf tunjang dan anggota lain yang terbina bersama dengan sistem pernafasan dan degupan jantung. Izham dan lam merupakan peringkat pembentukan tulang yang mendahului otot-otot. Apabila tulang terbentuk, otot-otot akan membaluti rangka tersebut. Darah akan mengalir dan membentuk sistem pernafasan. Proses berikutnya merupakan proses penyempurnaan organ yang lebih kompleks seperti perut, usus, hati, kaki, tangan dan juga buah pinggang. Dan proses ini digelar khalqan akhar. Proses yang terakhir digelar nafkhur ruh, iaitu proses peniupan roh. Para ulama bersepakat peniupan roh berlaku selepas kandungan berusia 40 hari dan terbentuknya organ-organ tubuh. Persenyawaan yang berlaku antara sperma dan juga ovum membawa kepada pembentukan zygote, embrio, fetus dan kemudian bayi. Sebelum ini, kita sudah berbincang tentang hakikat kejadian insan. Sekarang ini, kita ingin tahu apakah tujuan manusia diciptakan. Di sini, kita akan menerangkan beberapa pandangan dari sudut agama yang berbeza. Yang pertama sekali, dari sudut agama Islam. Matlamat penciptaan insan dari sudut pandangan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Peranan sebagai hamba Allah adalah manusia yang harus patuh segala suruhan dan tinggal segala larangan serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita akan melihat peranan sebagai khalifah. Seperti mana kita tahu, khalifah merupakan wakil Allah di muka bumi ini. Oleh itu, sebagai khalifah, haruslah khalifah memakmurkan bumi, menjaga agama, masyarakat dan negara serta amal makruf nahi mungkar yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya, kita akan menerangkan matlamat kehidupan insan dari segi pandangan agama Kristian. Pertama, tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini ialah untuk menjadi orang buangan untuk menebus dosa melalui penderitaan. Dosa warisan merupakan dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Jiwa manusia adalah suci sehingga terjadinya dosa warisan yang meletakkan kematian manusia dalam keadaan yang tidak baik. Ini adalah pandangan agama Kristian di mana semua manusia dilahirkan dalam keadaan dosa warisan. Seterusnya, kita akan melihat dari sudut pandangan agama Hindu. Agama Hindu percaya bahawa manusia dilahirkan untuk berusaha mencari kemewahan dan keserokan, iaitu arta dan kama. Agama Hindu juga menekankan bahawa manusia harus sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab atau dikenali sebagai dharma. Sekiranya mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka, niscaya mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada kesengsaraan hidup di dunia ini. Matlamat penciptaan manusia adalah untuk mencapai moksha. Apakah itu moksha? Moksha atau kesempurnaan hanya dapat dicapai apabila manusia melakukan kebaikan di dunia kerana mereka akan hidup lagi akan datang. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang wujud dalam diri manusia sendiri. Sifat ketuhanan ini menjelaskan kenapa agama Hindu menganggap bahawa manusia sendiri bersifat abadi dan tidak musnah. Yang keempat, iaitu matlamat kehidupan insan dari segi agama Buddha. Agama Buddha dan agama Hindu, mereka mempunyai persefahaman yang hampir sama tentang matlamat kehidupan insan, di mana manusia hidup berasaskan karma atau ketentuan. Namun, ketentuan ini dianggap sebagai preordained fate, iaitu ketentuan yang ditetapkan sejak azali. Maksud karma merujuk kepada perbuatan manusia sama ada baik atau buruk ketika dia hidup. Di sini kita nampak persamaan karma dalam agama Hindu dan Buddha, di mana manusia sentiasa dalam kitaran kehidupan. Matlamat hidup mereka adalah untuk mencapai nirvana, yang bermaksud tercapainya sesuatu kebahagiaan, baik kebahagiaan bersifat duniawi, iaitu memadakan nafsu, kebodohan dan kebencian. Akhir sekali, pandangan dari Confucianism.
Konfusianisme ini lebih pada pandangan falsafah dan bukannya agama. Ajaran ini menekankan bahawa manusia agung mestilah mempunyai sifat yang tetap, penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakan yang bebas daripada penyelewengan dan sifat kekerasan. Manusia agung akan dikenali sebagai Chunzi, di mana seseorang itu mempunyai kepribadian yang agung serta mempunyai sifat budiman. Chunzi ini juga merupakan matlamat utama bagi ajaran ini. Sesiapa sahaja yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi berpotensi untuk menjadi seorang Chunzi. Setelah selesai pembentangan dari saudari Kristina tentang matlamat kehidupan insan, saya, Nurin Najwa, akan membentangkan tentang sistem kepercayaan insan dari 5 pandangan, iaitu dari segi Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan Konfusianisme. Sistem kepercayaan insan menurut Islam boleh dijelaskan melalui 3 perkara. Yang pertama, siapakah yang mencipta manusia ataupun dari manakah manusia itu datang? Menurut Al-Quran dan para Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia. Kenapa manusia diciptakan? Apakah tujuan manusia di atas muka bumi ini? Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia untuk beribadah dan sembah kepada Allah. Hal ini selari dengan rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi, ke mana pergi manusia setelah mereka meninggal? Menurut Islam, manusia akan berkumpul di suatu tempat untuk menerima pembalasan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Menurut agama Kristian, manusia diciptakan oleh Tuhan daripada debu tanah. Paradigma Kristian mengenai Adam ada 2, iaitu Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama ialah Adam dan Adam kedua ialah Jesus. Menurut Kristian, manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan dosa ini dikenali sebagai dosa warisan yang dilakukan oleh Adam. Oleh itu, persaliban Yesus adalah lambang pengorbanan suci untuk melepaskan dosa warisan tersebut. Jadi, selepas kematian Yesus, kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh penganut Kristian boleh diampunkan oleh paderi-paderi tertentu apabila seseorang itu membuat pengakuan di hadapan paderi tersebut. Menurut kitab Brahma Purana, Shambhu Manu diciptakan daripada tubuh Brahma. Brahma membelah tubuhnya menjadi 2 bahagian. Bahagian pertama diberikan kepada Shambhu Manu dan bahagian kedua diberikan kepada Satarupa, iaitu isteri Shambhu Manu. Agama Hindu menganggap bahawa kelahiran manusia adalah malapetaka. Jadi, kenapa anggap kelahiran manusia itu sebagai satu malapetaka? Hal ini kerana penganut Hindu percaya bahawa kelahiran semula adalah disebabkan oleh pembalasan kehidupan yang lampau. Proses kejadian manusia menurut agama Buddha berlaku melalui proses lama dan memiliki beberapa evolusi. Evolusi ini hampir mirip dengan teori evolusi Darwin. Proses kejadian manusia ini dihuraikan di dalam Agana Sutta, Sutta Patika dan Digha Nikaya. Makhluk-makhluk yang meninggal di alam cahaya akan dilahirkan semula ke bumi. Mereka hidup dari ciptaan batin, memiliki tubuh yang bercahaya dan berterbangan di angkasa. Mereka tidak mempunyai jantina dan hanya dikenali sebagai makhluk. Setelah pembentukan bumi, makhluk-makhluk ini turun ke bumi dan menikmati khasiat bumi. Lalu tubuh mereka menjadi padat dan menampakkan perbezaan yang boleh mengidentifikasikan antara lelaki ataupun perempuan. Lalu timbullah nafsu syahwat antara mereka dan terhasillah manusia. Maka itulah hasil pembentukan manusia dari pandangan Buddha. Konsep Konfusianisme tidak berkonsepkan ketuhanan dan bukanlah ajaran agama seperti Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Konsep Konfusianisme lebih fokus kepada kepribadian dan pembentukan akhlak manusia. Hal ini untuk membentuk manusia yang tidak hanya fokus kepada dosa dan pahala, malah fokus untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat Jepun yang tinggi tata susila dan adabnya. Sebelum ini, kita telah membincangkan tentang sistem kepercayaan insan dari sudut pelbagai agama. Jadi sekarang, saya akan membincangkan topik konsep kematian dari sudut pandangan pelbagai agama. Kematian menurut
ajaran Kristian adalah mereka mempercayakan kehidupan selepas mati. Menurut kitab mereka iaitu kitab Bible, kematian adalah peralihan status hidup kepada status tidak hidup. Orang yang telah meninggal adalah jiwa yang hidup, sebagaimana statusnya sejak ia tercipta. Hal ini kerana ia sudah ditinggalkan oleh roh yang kembali kepada Tuhan, atau kata lain adalah life after death, iaitu satu-satunya yang tidak akan pernah mati. Dalam perjanjian baru atau disebut New Testament dalam kitab Bible, kematian paling sering muncul dalam konteks kebangkitan dan bukan dalam konteks kebinasaan. Maksudnya di sini ialah kebangkitan selepas mati. Seterusnya, konsep kematian menurut agama Hindu ialah Atman, iaitu jiwa yang tidak akan mengalami kematian, kerana menurut mereka jiwa itu tetap terus ada dalam kitaran kehidupan. Selain itu, mereka berpendapat kematian itu hanya berlaku kepada fizikal manusia sahaja, dan jiwa itu sentiasa hidup dan merasai suka dan duka, bahagia dan derita, dan akan terbabit dengan hukum karma, iaitu apabila seseorang itu berbuat baik, maka dalam kehidupan yang seterusnya juga akan mendapat kebaikan. Mereka juga berpendapat kematian itu bukanlah bencana yang besar. Ia cuma perjalanan jiwa yang nanti akan menjemur semula di alam yang nyata dan fizikal yang baru. Kemudian, dalam agama Buddha, iaitu dalam pandangan Buddhism, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanya bererti putusnya seluruh ikatan yang mengikat kita terhadap keberadaan kita yang sekarang. Kematian juga tidak dapat dipisahkan dari kelahiran, dan juga sebaliknya, di mana setiap yang mengalami kelahiran akan juga mengalami kematian. Jadinya, konsep kematian dalam agama Buddha, mereka tidak menerangkan kehidupan selepas mati. Mereka hanya menerangkan bahawa jika seseorang itu dapat membebaskan diri daripada kitaran kehidupan, maka mereka akan mencapai nirvana, iaitu kebahagiaan daripada segala kesengsaraan hidup. Akhir sekali, konsep kematian menurut agama Confucianism, mereka tidak pernah mengkaji mengenai kematian atau sebarang perkara yang melibatkan kematian atau ilmu ghaib. Hal ini kerana pada umumnya, Confucianism ini bukanlah seperti agama, tetapi ia lebih kepada ajaran, iaitu ajaran yang telah didatangkan oleh seseorang individu yang bernama Confucius, dan beliau tidak banyak membincangkan tentang hal-hal ghaib. Akan tetapi, beliau banyak membahaskan tentang etika-etika bagi manusia untuk hidup di atas muka bumi ini. Selain itu, Chunzi merupakan matlamat utama dalam ideologi kemanusiaan Confucianism, dan Chunzi juga ialah seseorang yang mempunyai kepribadian yang agung dan budiman. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Proses persenyawaan sperma dan ovum yang membawa kepada pembentukan zygote, embrio, fetus, bayi, zygote, embrio, fetus, bayi, sperma, ovum, zygote, embrio, fetus, bayi. Kematian itu bukanlah bencana yang besar. Ia cuma perjalanan jiwa yang Kematian hanya bererti Saya, Christina, akan menerangkan serta membincangkan tentang tujuan atau matlab